Okey, selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada murid-murid 5 unggul yang hadir pada pagi ini. Okey. Okey. So setakat ini yang hadir Alif, Heli, Priscilla, Dini dengan Yuzeta, 5 orang. Okey, nanti mungkin ada yang akan datang kemudian lah. Okey. Hari ini ialah 30 Julai 2021, hari Jumaat. Matematik kita dua waktu 8.30 hingga 9.30 pagi. Jadi minggu depan sudah masuk bulan 8 Okey. So saya akan cuba dalam bulan 8 habiskan bab 6 dan bab 7. Supaya apabila kalaulah andai kata sekolah buka pada bulan September untuk murid-murid tingkatan 5, apabila kita kembali ke sekolah, kita sudah hampir tamatkan silibus kita. Okey. Dan lepas itu kita sudah, kalau sudah persembuhan nanti, kalau semua sudah kita selesai tajuk, kita akan mula buat ulang kaji secara keseluruhan. Untuk pagi ini, kita akan sambung graf yang kita baru belajar hari itu, iaitu graf fungsi untuk sin, cos, tangent. Sin, cos dan tangent. Sin, cos, tangent. Ya, Alif, ada soalan? Kenapa suara cikgu tidak dengar? Baik, saya sudah buka yang lain. Boleh dengar suara saya kah? Boleh, Heli? boleh. Kalau boleh, screen boleh nampak kah, Heli? Boleh, terang. Alif, kalau you tak nampak macam ini punya case, mungkin awak punya line slow. So, satu-satunya cara ialah awak keluar dulu, masuk semula. Dia macam ini. Baik cikgu. Okey. Jadi kalau tak dengar itu, kena beritahu macam siapa? Macam Alif lah, supaya dia tahu rupanya masalah line dia. Biasanya yang tak dengar tapi orang lain dengar itu memang masalah line internet dia itu slow lah. Okey. Jadi bagi ini kita akan pergi ke graf Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X. Ini dia yang kedua. Okey. So apa bezanya Y sama dengan cos X ini dengan Y sama dengan sin X? Cara kita buat masih sama nanti, tapi bentuk dia lain. Memang bentuk graf akan lain kerana bentuk memang lain daripada lain. Kalau kita tengok hari itu, ini ialah sin kan, dia mula dari kosong naik turun, dan naik sampai ke kosong balik. Itu satu ayunan. Tetapi untuk Y sama dengan cos X, nombor tepang ini masih sama, iaitu amplitude. Nombor di depan X ini masih sama, bilangan ayunan lengkap. Bilangan ayunan lengkap. Okey. Tetapi dia bukan mula dari kosong, dia mula dari 1. Okey, turun sampai ke negatif 1. So ini nilai minimum lah, nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1. And then naik balik sampai ke 1 lagi. So ini sebenarnya ini 360 darjah lah. Ini 270 darjah, tengah-tengah 180 dan sebelah kiri ini 90 darjah. Kita guna 4 sudut yang utama ini. 4 sudut utama ini ya. Jadi cadangan saya ialah kita lukis dulu bentuk baru kita senang. Kalau kita letak sudut, ikut sudut itu lukis kadang-kadang susah. Okey, sebab ini hanya lakaran. Kita bukan guna kertas graf yang sebenar untuk lukis. Kalau guna kertas graf sebenar yang lukis memang tepat lah. Tapi lakaran boleh lain, boleh lari sikit tak apa. Okey. Selamat pagi. Boleh saya tahu siapa ini Dayanggu? 5 Ilik ke? Dayang, kita punya kelas 11.30 Dayang? Just finish our pie. Sorry. Okey. 5 Ilik hari ini saya tukar 11.30 ya. Okey, tak apa, kita teruskan .
Okey, so kita punya graf kalau dalam lakaran macam bawah inilah. Ini lakaran dia. Lakaran dia. Jangan fikirkan bentuk lain ataupun mungkin ini maksud lain tidak. Ini graf cost graf cost, harap semua faham lah. Okey. Jadi kita pergi ke muka surat 97 untuk melukis graf cost ini. 97 yang kita buat semalam. Kan? Kita sambung balik ini saya pergi ke sini sikit. Ini dia. Okey. Jadi sama juga kita cuba lukiskan pasi X, pasi Y dia. Okey, lukis. Okey, ini pasi X. Lepas itu pasi Y. Okey, keluarkan pembaris saya sudah sedia di sini untuk awak. Saya punya ada warna tapi awak punya photostat tak ada warna lah. Okey, ini sifar. Okey. Jadi sudah. Okey, sekarang kita lukis cos mula daripada 1, kan? Sebab ini ialah 1 cos amplitude 1, ayunan 1. Okey, so kita mulakan dengan 1. Kalau you nak mula 1, you nak tinggikan, boleh juga. Kalau 1, ini negatif 1 lah. Okey, ini contoh yang kita buat hari ini. Lepas itu kita boleh lukis daripada 1 hingga negatif 1. Ini sudut kita boleh nyatakan kalau nak lah. Ada 4 sudut utama. 4 sudut utama. Okay, 4 sudut utama. You nak nyatakan kemudian pun boleh Okay, you nak nyatakan kemudian pun boleh. Jadi saya mula. Okey, so graf kita adalah daripada 1 daripada 1 ini. Okey, melalui 90 darjah. Okey, kemudian turun bawah sampai ke negatif 1 minimum dia. Okey, ini separuh. Ini separuh ayunan separuh. Sebab ini 180 darjah separuh. Okey, ini 360 darjah di belakang. Okey, naik lagi dari sini ke 270 darjah dan akhirnya ke 1 maksimum. Ini 1 ayunan lengkap. Kalau ini 1, kalau kita letak 1 di sini tadi, tinggi dia sampai sinilah. Ini terpulang kepada kita lah. Okey, so ini 270, ini 90. So 4 sudut utama sudah. Maksimum 1, minimum negatif 1. Okey. So, kita boleh isi nilai-nilai di bawah. Maksimum 1. Ini. Okey, lepas itu minimum negatif 1. Okey, lepas itu pintasan X dia 2 saja, 90 darjah, iaitu sini 90 dengan 270 darjah. Ini pintasan X. Maksudnya nilai yang melalui pasi X lah. Okey, nilai yang melalui pasi X. Okey, lepas itu pintasan Y. Okey, pintasan Y pintasan Y dia yang memintas Y 1 ini kan. Ini memintas Y yang 1 So ini 1 lah. Dia pintas pada pasi Y ialah 1. Kalau sin dia pintas pasi Y kosong. So itu lain daripada 2 ini. So ini graf cost. Kalau semalam itu, kalau you nak katakan semalam kalau you nak ini sebagai 1 pun boleh kalau ini 1, ini negatif 1 kita punya graf akan lebih tinggi lah. Ini sama aja sebenarnya. Dia macam ini. Itu terpulang ke amplitude kita letak di mana. Itu terpulang kepada kita amplitude dia letak di mana. Siapa yang sudah left
tak apa. Yang paling penting ada hadiah lah. Lambat semak dulu ada yang sudah left siapa yang sudah left tapi tak kembalikan, nanti saya potong dia punya kehadiran lah. Sekarang ini kehadiran kita semua kena key secara macam dalam buku biru tu setiap mata pelajaran, setiap hari ada kelas mesti ada kehadiran setiap murid. Hadir ke tidak hadir? Yuzata ada, Tini, Heli, Priscilla, Muhammad Salehan, Alif, Helen, Ashley, Alia, Akmal. Liliana, mana Liliana? Sudah lewat. Liliana. Okey. Kalau kita sambung Ini sudahkah semua? Kalau tak dengar tolong beritahu aku, nanti saya pekat sendiri Boleh dengar? Liliana balik. Tapi masih lagi ramai tidak hadir 3, 4, 7, 8. Baru 11 orang. Daripada 29. Okey. Sudah banyak lah. Saya pun tidak mau cakap lagi lah. Call tadi pun ada call beberapa. Tapi sampai ada pelajar call sampai dia putuskan calling saya. Tidak apalah. Yang penting saya sudah buat apa yang saya buat tu. Ada pelajar kata ya bertabah ya. Sekejap ada pelajar kata Tini kata ada dengar suara tapi sekat. Mungkin masalah line saya. Ya memang masalah line awak lah. Jadi saya memang faham masalah inilah, line ini memang kadang-kadang buat kacau dia kacau. Okey, line tak bagus lah. Tetapi walau bagaimanapun kita masih perlu meneruskan lah. Okey. Kalau untuk makluman kalau PBT itu pentaksiran bilik kajian PBT itu kan, kita kalau ada murid yang kita tak boleh tafsir daripada bulan Januari hingga bulan Julai ni, kita perlu tuliskan, kita perlu kelas awal ini adalah pelajar yang saya isi sebab dia daripada Januari sampai sekarang tak hadir sekolah. Pada bulan 4 itu pun PTPR tak pernah hadir, tidak dihubungi, call mak bapak and then tidak ada berita lagi. So saya memang tidak dapat nilai tidak dapat nilai, so saya kosongkan dan kita buat laporan ke atasan lah. So skala risiko tanggung sendiri jangan nanti suatu hari matematik tidak ada penilaian PBD. Andai kata suatu hari nanti berhenti ke apa kan, lepas SPM kan. Jangan salahkan saya sebab you tidak hadir. Saya tidak boleh beri nilai. Faham tak? Ada belajar contohnya Ricky. Salah satu contoh lah. Dia tidak pernah hadir Januari hingga Julai hari ini. Tak pernah sekalipun matematik saya. Saya call mak dia kata, dia kata dia kerja. Dia kata kerja, dia masih ada ambil SPM kan. Sebab you belum berhenti. Kalau belum berhenti itu tak boleh kata tak ikut. Sebab semua pihak minta kita berikan data. Isi borang, isi ini, isi itu. Jadi everything kena tanggung sendiri ini semua tentang kos So cara dia sama, kita lukis bersama supaya kita boleh lukis dengan tepat. Kepada pelajar yang lain dia tak bagus itu, awak keluar, masuk lagi lah Itu saja yang boleh buat lah. Apa boleh buat kan? Okey, sebenarnya awak tahu tak Selcom ada package untuk B40 kumpulan tidak Zulaika, ini bukan masuk awak lah.
Maksudnya mereka yang selalu tidak hadir itu. Sebenarnya kalau awak tahu Celcom ini, dia ada package untuk kumpulan B40. Maksudnya kumpulan keluarga yang pendapatan keluarga kurang daripada 4,000 itu. Dia ada diskaun ataupun dia ada package tertentu yang murah dengan data yang besar, gig yang besar. So, mungkin awak boleh tanya di sana lah. Dengan ya betul, dengan awak kalau beli dia punya package, dia dapat handphone baru dan sebagainya. Celcom ada, you boleh tanya, pergi tanyalah. So, saya rasa gadget itu sepatutnya masalah seperti ini belum sudah lama lah, sebab kita sudah lama jalankan PDBR ini. Okay, so kita buat paksi X. Okay, ini paksi Y. Okay, ini kosong. Okay, so kita tengok di sini. Ini ialah Y sama dengan cos 2X. So, di depan cos ini ialah 1. Maksudnya amplitude 1 lah. And then, apa maksud 2S ini? 2 ini maksudnya 2 ayunan. 2 ayunan dalam 360 darjah. So, kita kena boleh pecahkan kepada 2 lah graf kita. Ini ada 2 lah. Okay, maksudnya kita punya graf nanti ada 2 ayunan. Kalau kita buat macam ini, nanti lebih senang untuk kita 2 kolom ini. Okay, yang pertama, saya buat macam ini. Okey, 1. Ini 1 ayunan lengkap, ini cos kan? Lepas itu 1 lagi, dia kena ada 2. Sebab dia kata 2x. Okey, 1 lagi. Okey, sambung. 2. Cantik kan? 2. Ini 2 ayunan, so 2x. 2x dan kita boleh isi amplitude dia 1 maksimum, minimum negatif 1. Okey, so ini kita tahu sini 360 darjah, tengah-tengah ini 180 darjah. Kalau kita nak tengah-tengah ini 90, tengah-tengah ini 270. Ini graf Y sama dengan cos 2x. Cos 2x. Okey, cos 2x. Boleh, Liliana? Ada ke Liliana? Liliana, mana dia? Halo Liliana? Boleh dengar ke? Boleh buka mic? Boleh buka mic sekejap? Ya, halo? Ya, hello. Ya, Liliana. Mungkin apa itu kelas teacher macam mana? Tadi respon. Tak ada respon. Awak boleh ikut sebab saya ada satu grup yang akan buat pada Selasa malam. Selasa malam awak okey kah? Selasa. Okey. Okey nanti saya hubungi awak lah guna WhatsApp ke apa. Awak join grup itulah. Kepada sesiapa yang nak ikut kelas tuition, kelas tambahan maths saya ada buat satu slot Selasa malam. Setiap Selasa malam pukul 9 malam. Bahan saya akan sediakan grup itu saya buat di Telegram. Grup itu saya buat di Telegram. Syaratnya ialah mesti kehadiran, mesti wajib hadir lah. Kemudian tidak ada masalah lain. Saya tidak mau sekejap keluar, sekejap masuk sebab nanti awak tak dapat belajar. So ada beberapa murid 5 ilik campur dengan you orang. Mereka hanya beberapa orang saja. Okey. Jadi Selasa malam. Jadi lepas ini beritahu saya siapa yang ingin ikut kelas tambahan itu. Saya nampak di sini ada 3, Salehan, Yuzeta dengan Liliana. Nanti saya masukkan 3 orang awak ke dalam grup Telegram saya. Grup Telegram saya. Pembentuan sah. Okey, saya akan masukkan grup saya Priscilla. Saya catat dulu Priscilla. Mesti hadir saya tidak mau nanti ada yang tidak hadir itu. Cikgu. Ya. Selasa bila cikgu? Selasa pukul 9 malam.
Selasa start minggu depan ya? Yes, start minggu depan terus. Okey, baiklah. Boleh ya? Okey. Sebab kita sudah banyak ketinggalan. Sebenarnya saya ingat kalau boleh buka sekolah, saya buat di sekolah. Tapi nampaknya susah nak buka sekolah sudah ini. Yuzeta Priscilla. Seperti ini. Sekejap Okey. Siapa lagi? Tini, Yuzeta, Priscilla, Muhammad Saleha, Liana, Alia, 6 orang betul 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so 6 orang ini saya akan masuk dalam grup Telegram. You orang semua ada grup Telegram kan? Kalau tak ada, download dan adakanlah supaya saya boleh masukkan awak ke dalam grup Telegram. Kita akan guna grup Telegram. Bahan saya akan hantar kepada awak dululah. Sebelum mungkin besok ataupun hari ini saya akan hantar bahan itu ke dalam grup Telegram. Lepas itu saya ataupun awak boleh cetak ataupun tulis di buku latihan, boleh. Lepas itu hari Selasa malam kita akan bincang. 1 kali 1 jam dulu. Mula-mula kita buat 1 jam dulu. Pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Sebab majoriti pelajar berikan feedback bahawa waktu malam line dia lebih bagus. So kita cuba dululah. Kalau 1 jam itu okey, mungkin kita nanti tambah 1 jam 15 minit menjadi 1 jam setengah dan sebagainya. Akan datanglah. Tapi mula dia 1 jam dulu. Okey, dan saya akan bincangkan tajuk-tajuk yang kemungkinan besar akan keluar dalam SPM. Dan tajuk-tajuk itu telah awak belajar di mendengar rendah dulu. So itu mula dia. Saya mula dari situ. Saya rasa kita tak dapat tunggu lagi lah. Kalau tunggu lagi, tak tahulah sampai bila. So kita akan mula terus lah. Termasuk 5 elit beberapa orang pelajar. Yang saya rasa belum mereka lah sebab terlalu lemah lah. Bukan terlalu lah, agak lemah juga lah. Untuk tambah baik kan. Okey. So kita pergi ke F. Okey, sama juga saya lukiskan pasti S, pasti Y dulu. Okey. Okey, so ini ialah cos 3 cos X. Apa maksud 3 cos X? Maksudnya amplitude dia 3. Amplitude dia 3. So kita lukis dululah. Lukis dulu. Satu ayunan sahaja. Okey, ini satu ayunan. So jangan salah faham. Ini bentuk cos bukan bentuk lain. Takut pelajar kadang-kadang 180. Ini 3. Ini 3. Ini negatif 3. Yes, minimum negatif 3. Maksimum 3. Okay. So ini ialah 90 sajalah. Kalau nak catat boleh juga. Kalau tak nak pun okey sebenarnya. 90 dengan 270. Ini 4 sudut utama. Satu ayunan dengan amplitude 3. Amplitude 3 ini terpulang kita lah. Nak 1, 2, 3 semua catat boleh. Sebab ini lakaran. Kalau graf baru kita buat skala 1, 1, 1. Boleh Kak Sherry? Boleh? Boleh. Boleh saya tanya Kak, siapa twin awak tu di 5 wawasan, betul Kak? Dia ada Google Meet ke biasanya dengan cikgu Max dia? Ada, cikgu. Adalah. Okey. Sekarang. Mereka sampai bab mana sudah? Ketahu saya tertanya dia, cikgu. Okey. Dia kakak awak ke adik awak? Kakak. Okey. Okey, so ini F. Okey, sekarang kita pergi ke G. Okey G, seterusnya G Okey, sama juga kita buat pasti S, pasti Y dahulu. Tidak apa, kita makan sikit ke kanan. Nanti adjust ke kanan. Sebab ruang saya yang beri terlalu kecil. Lain kali saya buat, saya akan besarkan untuk bash yang seterusnya. Okey, so ini adalah 2 cos 2S. Ada 2 di sini. Maksudnya amplitude 2 dengan 2 ayunan. 2 ayunan, kita boleh buat cari putus-putus dulu. So supaya kita agihkan graf kita kepada 2 kolom. 2 lajur besar.
Satu lajur ini, dalam satu petak ini kita buat satu ayunan. Satu ayunan lengkap. Okey, dengan amplitude dia 2 lah. Okey, so 1. Kemudian 2. Ada 2. Cantiknya. Okey, so ini ialah maksimum 2, minimum negatif 2. Amplitude dia. Ada 2 ayunan. So sini 180 tengah-tengah. Belakang ini 360. Kalau you nak catat 270 dengan 90 boleh. Ini dia. 90, 270. Okey, kemasnya kan 2 cos 2x. So lukis dengan kemas. Saya tidak mau lukis cincai-cincai hantar, tak mau. Buat betul-betul. Saya slow cikgu sebab tangan saya ada. Tak apa, buat slow-slow tak apa. Okey, Priscilla. Ya, awak saya faham lah. Okey, you cuba saja. Kalau tak dapat pun tak apa, you tengah lah. Priscilla ini sekarang mengalami masalah kesihatan lah. Kita sama-sama doa supaya dia sembuh dengan cepat. Itulah hidup. Kadang-kadang sedih jugalah. Tapi apa boleh buat? Kita perlu bertabah. Kita perlu bertabah. Okey? Ya. Itulah hidup kan. Jadi selalu fikir positif, selalu buat baik. Kita pegangkan apa yang baik sahaja, jangan fikir yang jahat. Saya percaya. Dan selalu berdoa kepada Tuhan. Dan kita serah kepada Tuhan. Dan saya percaya hanyalah Tuhan boleh bantu kita lah. Nah itu dia. Kita cuba buat apa yang terbaik pada pihak kita. Dan kita serah kepada Tuhan. Sebab Tuhan saja tahu keperluan kita. Okey, kita pergi ke H. H. So, kalau tanya link. Sebenarnya link akhir sama, saya tidak pernah tukar. Zahid tanya link. Aku tak tahulah tanya link ke tanya apa itu, saya pun tak tahu. Okey, yang H ini sekarang. Ini ialah tolak 1. Apa maksud tolak 1? Kalau itu hari itu kita buat tambah 1 kan. Sekarang ini tolak 1. Kalau tolak 1 bawah Bawah dia. Tolak 1 maksudnya anjak 1 ke bawah, betul. Anjak 1 ke bawah. So kita boleh lukis yang asal dulu. So saya lukis. Okey. Mungkin saya gunakan luang sikit lah. Okey. Sebab kita luang kanan ada banyak sikit. Okey. So ini X, ini paksi Y. Asalan. Okey. Alright. Ini okey. So, saya cuba lukis dulu. Yang cos dengan amplitude 1, ayunan 1. Okey, so saya lukis dulu. Okey. Ini yang asal, cos X. Saya buat di sini ialah 360 sajalah. Ini 360. Tengah-tengah 180 lah. 90 dengan 270 ada di sini ya. Dua ini. Kalau nak boleh. Kalau tak nak biar dulu. Okey, sekarang amplitude dia 1. Lupa saya 1. Ini negatif 1. Negatif 2. Kenapa saya buat negatif 2? Tolak 1. Tolak 1 maksudnya anjak bawah 1 unit.
So maksudnya kosong jadi negatif 1. Jadi pada negatif 1 kita perlu lukis satu paksi X. Negatif 1 kita lukis satu paksi X. Lukis satu paksi X. Okey. Lukis satu paksi X. Okey. Jadi kita akan mula daripada 1 ini mula dengan kosong. Dia turun 1. Dia turun 1. Semua turun 1. So maksudnya 2 di sini kita pun boleh buat paksi S dengan lebih kemas. Kita boleh lukis dengan lebih kemas. Ini dia. Okey, jadi kita turunkan. Saya guna warna koken ni. Turunkan. Okey, saya mula. Okey, saya mula dengan kosong. Turun. Sampai ke negatif 2. Naik kan. Naik ke mana? Naik ke 360 saja lah. Ini ya. Oh, kurang sikit sekarang. Lengkungan dia itu. Inilah. Dia turun 1 unit. Turun 1 unit. Okey, ini graf dia. Okey. So ini 90 lah kalau tulis. Ini 270. Dia turun 1 unit. Kalau kita ada lukis paksi S macam ini, lebih senang untuk kita letak lah. Kalau tidak pun okey sebenarnya. Ini ya. Yang jawapan yang betul ialah yang warna biru ini. Yang awak nampak ini, warna ungu ini yang jawapan. Itu ialah bukan jawapan kita. Kita lukis dulu lah untuk cos X. Supaya kita nampak, tolak 1 anjak graf ke bawah 1 unit. Kalau tambah 1, anjak graf 1 unit ke atas. Okey. So ini silibus yang baru lah. Kalau dulu tidak suruh kita lukis macam ini ya. Tapi silibus baru ini kita ada disuruh. Mana tahu nanti kertas 2 bahagian A ada suruh kita buat graf. So anda perlu tahulah juga. Okey, jadi yang pentingnya mesti ingat bentuk dia. Kalau bentuk untuk sin naik turun naik. Kalau dia cos dia turun terus. Turun kemudian naik saja. Itu graf dia. Satu U lah tapi dia bukan U macam satu okey. So itu untuk cos. Itu untuk cos Okey, sekarang kita pergi ke sudah tangent. Kita nak pergi ke tangent Okey, sudah belum Okey. Okey. Itu dia ada Zahid masuk. Mantap. Ya, sakra dengan kong sakra ni si warnanya. Warnanya ni deh. Info baru kah Cigo? Info baru? Handphone baru kah? Saya rasa kalau awak beri tumpuan lebih kepada yang lain tu bagus tu. Mata awak tajam Ya Cigo. Ya, Akmal tu. Jadi Akmal ini kebelakangan ini memang hadir. Jadi PBD itu saya sudah ubah. Sebab sekarang ini sedang kita buat penambahbaikan untuk PBD fasa 2. Jadi ada pelajar yang dia punya PBD ada saya naikkan dulu, saya bagi 2, bagi 3. Tapi untuk kelas awak maksimum paling tinggi saya bagi 3 saja. Sebab saya perlu nampak lagi itulah. Tapi yang tak hadir itu memang tak ada maka. Saya beritahu dulu yang langsung tidak pernah hadir PDBR ni memang tak ada saya beri apa-apa nilai dapat beri. Tidak dapat beri Okey, so nanti hujung tahun sekali saya akan naikkan lagi lah.
Sebenarnya di sini adalah beberapa pelajar yang layak berikan 4 dan 5. Tak adalah 4 sekurang-kurangnya, ada beberapa. Contohnya Ashley, Haley, Yuzeta, Priscilla, yang saya nampak dia punya hasil kerja kemas, and then ada hantar ujian topikal pun okey. Itu nanti saya akan berikan 4 ataupun paling tinggi 5 lah. Itu pada kali terakhir nanti saya akan naikkan. Tapi setakat ini paling tinggi itu baru 3. 3. 6, the maksimum ialah 6. Awak kena tahu semua 6. Itu PBD ya. So sekarang saya sedang PIT. Sudah PIT lah, saya sudah outlook semua. Semua online sekarang ya. Jadi nanti kalau you terima, kenapa tidak ada nilai ya? You tahulah awak tidak pernah hadir. Kelas ini ada, contohnya Ricky. Sekali lagi saya ulang. Call dia tak angkat. Call Mark, dia kata, jangan kata lah. Sudah kalau cakap. Okey. Selamat pagi Syah. Okey, nota sudah ambil tak? Kalau belum ambil, lepas ini boleh ambil di pondok keselamatan sekolah, guard house di sekolah. Okey, sekarang kita pergi ke tangent. Balik ke muka surat 96. Ini tangent dia. Ini tangent dia. So saya terangkan secara sepintas lalu pakai nak lukis tangent di sini. So tangent dia tidak, ini ada satu maklumat penting tangent tidak mempunyai amplitude. So tepi ini tak kisah berapa lah, you letak 1 ke 2 ke 3 ke 10 ke 1000 ke tak letak pun boleh. Sebab kita memang tak ada nilai, dia tak terhingga. So tidak mempunyai amplitude. Okey. Jadi kita masih kepada 4 sudut utama. 4 sudut utama. So pada sudut 180 darjah, pada 180 darjah ini ya. Lepas itu 90 darjah, 270 darjah. Dia ada 4 kolom lah sampai 360. Nanti saya akan terangkan. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4. Dan 4 ini kita buat 2 atas. Sukuan 1, sukuan 3 di atas. Sukuan di bawah. Macam ini. 2 atas, 2 bawah. Tapi ini tak pernah sentuh. Itulah dia amplitude dia. Tidak ada amplitude. Dia tidak akan sentuh pada paksi X itu. Dia hanya ada kosong sahaja. Kosong 90 pun tak ada, 180 ada. So yang ada nilai dia kosong 180, 360. Yang lain semua tak ada nilai. Itu tangent. Itu tangent dia. Okey. Rasa kita sudah boleh isilah jadual ini ya sekarang. Saya kecilkan supaya nampak lebih besar, lebih banyak bahagian kita boleh nampak. Ini dia. Okey ya. Alright. Ini. Tolong isikan dulu. Berdasarkan graf yang diberi di atas. Kita isi sekarang. Sing. Kosong darjah. Kalau kita tengok 90 darjah dia 1 maksimum kan. 180 kosong. 270 negatif 1 turun bawah. Naik atas 300. Lepas itu ini juga dipanggil sudut khas tapi kita boleh dapat daripada graf. Kita boleh ambil daripada graf. Okey, lepas itu untuk cos mula dengan 1. 90 darjah kosong. 180 negatif 1. Lepas itu kosong 270 darjah. 360 naik 1. Dia terbalik dengan sing. Kalau nampak kosong dia 1. 1 dia kosong terbalik. Lepas itu tangent. Tangent kosong darjah kosong. 90 darjah. 90 darjah ada tak? Ini kita tulis tidak tertarik. Ada perkataan tidak tertarik di sini, nota sini. Tidak tertarik. Inilah dia. Tidak tertarik. Tidak. Okey, lepas itu 180 darjah kosong juga.
270 saja, tidak tertarik sekali lagi. Tidak tertarik. Dan 360 kosong juga. So itu jadual. Ini awak cuba lengkapkan dulu. Okey, lengkapkan. Saya ingin bertanya, siapa yang rapat dengan Angelina anak Dayun? Angelina anak Dayun dia sudah satu tempoh yang agak panjang tidak ikut kelas saya, tidak beri respon, tidak hantar kerja, semua tidak. Tapi mata pelajaran lain saya tak pastilah. Ada saya call, dia tak jawab tadi ya. Angelina Dayung. Lepas itu Carlos pun sudah lama tak ada berita. Francis pun tak ada berita. Lepas itu Muhammad Faiz tak ada berita. Nur Zihan tak ada berita. Ricky memang tak ada. Saita pun tak ada. Dulu dia kata di kampung, lepas itu kata line di Sentosa tak bagus lah. Tak ada handphone rosak lah dan sebagainya. Tak tahulah sekarang macam mana keadaan. Tidak ada, tak ada maklumat. Lepas itu Syah baru nampak hari ni. Lama tak jumpa. Halo, selamat pagi. Okey, so itu dia. Kita teruskan. Saya percaya awak ikut. Sekurang-kurangnya boleh dapatlah sesuatu. So jangan putus asa. Kita sama-sama usaha lah. Okey. Okey. So ini sudah jadual. Okey. Lepas itu balik ke ini. Nak lukis graf tangent. Okey, untuk graf tangent saya nak terang macam ini ya. Okey, awak tengah betul-betul saya besarkan dulu. Ini ya. Tangent. Boleh besar lagi. Alright, 100. Okey ya. Tangent y sama dengan tangent. Untuk tangent ini ya, untuk tangent ini kita lukis sama juga pasti x pasti y. Okey, kita lukis. Okey, ini pasti x. Ini pasti y. Y sama dengan tangent. Y sama dengan tangent x. Okey, ini sifar. Okey, untuk y sama dengan tangent x, kita cuba pecahkan ke 4 bahagian. Maksudnya kepada 4 kolom. Okey, so 1. Okey, 2. Siapa? Okey, sorry ya, budak kacau ni. Okey, so kita pecah kepada 1, 2, 3, 4. Seperti yang cikgu kata tadi, bagaimana kita lukis kita lukis pun apa-apa lah. Kolom dan kolom 3 dia di atas. Ini jangan sentuh, jangan sentuh, tak akan sentuh. Lengkung 2 macam apa bentuk ini Okey, so ini atas. Untuk kolom 2 dan 4 dia di bawah. Dia di bawah. 2 dan 4 di bawah. Ini contoh graf tangent. Senang saja. You pecah kepada
1, 3 di atas, 2, 4 di bawah. Tegak. Dan sekarang kita boleh labelkan sudut. Ini 90 darjah, ini 180, ini 270, akhir sekali ini 360. Memang 4 sudut utama ini sahaja. Okay, so amplitude silah. You nak isi. 1, -1 boleh. 2, -2. Kalau pun tak apa sebab dia tak ada amplitude. Tidak ada amplitude. Okey ya. Okey, kita isi nilai di bawah. Kita isi nilai di bawah. Saya kecilkan ini. Saya tunggu sekejap lah. 10 saat untuk awal lengkapkan ini. Okey, sudah? Alright. Jadi kalau sudah, kalau tak berbunyi maksudnya sudah. Okey, kecilkan. Okey. Okey, saya naikkan ini kita isi di bawah ini. Okey, nilai maksimum dia berapa? Naik lagi. Okey, nilai maksimum. Okey, nilai maksimum dia. Ada nilai maksimum ke? Tak ada kan? Tak ada. Nilai maksimum kita kena isi sekejap. Kita kena isi. Saya kena maksimum dia tidak terhingga. Tidak terhingga maksudnya infinity. Lapang terbaring. Lapang terbaring, infinity. Okey. Lepas itu untuk bahagian nilai minimum juga infinity. Infinity maksudnya tidak terhingga, tapi dia negatif lah, negatif infinity. 8 terbaring. Okey. Infinity simbol ini ialah infinity. Infinity bermaksud tidak terhingga, tidak terhingga. Infinity itu pintasan X. Pintasan X ialah nilai dia melalui 0 darjah ada 180 darjah 180. Ya, 360. Dia sama seperti sin. Okey, 3 nilai X ini. Kemudian pintasan Y dia satu je iaitu 0. Dia melalui pasti Y 0 lah. Tidak ada nilai pasti Y lain. Itu awak lengkapkan. Jadi muka surat 97. Awak mesti hantar lepas ini muka surat 97 penuh. Muka surat ini sudah penuh. Kita sudah buat penuh. Okey, sudah dipenuhkan lah. Okey. So kalau kita tengok graf, kalau lukis macam ini memang cantik. Rasa cantik ke tidak? Jadi bagi saya ini cantik lah. Ini kalau kita tunjukkan macam ini. Ada nampak lukisan yang cantik. Ini dia. Okey. Belum lagi Priscilla. Ada lagi Okey. Ya, awak sudah hantar yang muka surat ni. Nanti ada lagi Ada satu lagi. Sabar. Okey, 97 sudah. Okey, kita pergi 98. Okey, 98. Lukis tangent ini. Lukis tangent Okey, kita besarkan balik. Okey.
Oh, Syah left lagi. Sekejap. Tadi saya call dia terus tutup off-kan saya punya calling. Apa masalah dia dengan saya? Tak ada, mungkin dia tak tahulah kenapa dia macam tu. Ada kerja ke dia? Angelina Dayon tak ada berita. Ada sesiapa ada tolong maklum saya. Sudah lama dia tidak ada berita. Okey. So kita lukis muka surat 98 IJKL. Lepas kita tutup hari ini ya. Lepas itu kita tutup kita punya kelas ini selepas 4 soalan ini selesai. Okey, kita sudah pergi dengan cukup perlahan sebenarnya lah. Okey ya. So sama juga untuk tangent. Saya lukis dulu pasti X. Dan juga paksi Y ya. Mungkin saya sekali dua lah. Okey, tak apa. Okey, ini pasti X. Okey, lepas itu ini pasti Y. Ya. Kita boleh pecahkan kita boleh pecahkan kita graf kepada kadang-kadang kita tak tahu macam mana pecah 4 bahagian kan. Okey, kita pecah kepada satu hampir kepada pasti X, penghujung pasti X. Ini dikira satu kolom besar lah. Ini satu kolom besar. Satu kolom besar itu separuh lebih senang. Agak-agak lah separuh, lebih kurang lah. Tapi kalau boleh mesti seimbang. Ini 2 sudah kan? Sudah 2. Lepas 2 itu pecah lagi separuh. Separuh menjadi 4. Ini pun separuh. Sekarang sudah 4. Kurang sama. You boleh label dululah kalau nak. Ini 90, 180, 270, 360. Okey. Kita boleh lukis lah. Okey, untuk lajur pertama itu atas 1 dan 1, 2, 4 di bawah. 2, 4. Ya. Dia tidak boleh sentuh pada mana-mana pasti S, tak boleh sentuh. Itu yang pertama. Yang nombor 2 di depan itu tak kisahlah. Awak letak sajalah. Katakan ini 2. Bolehlah negatif 2. Kalau 2, bawah negatif 2. Kalau nak letak 1, 2 macam ini, boleh juga negatif 1, negatif 2 lah. Boleh. Tapi nilai itu sebenarnya sebab dia tak ada amplitude kan. Dia tak terhingga ini. Tidak terhingga. Okay, lepas itu J pun sama. Kita sekarang lukis J. Ini paksi X. Okay, lepas itu paksi Y. Ini asalan. Okay. Dan kita pecah kepada 4 bahagian. Okay, mula dengan bahagian pertama. Okay, lepas itu separuhkan. Separuh lagi. Separuh lagi. 4 bahagian lah. 4 bahagian. Lepas itu, adakah awak nampak sini 2X? 2X ini. Apa maksud 2X? 2 ayunan. Bukan 1 ayunan. 2 ayunan pula. Jadi kalau 2 ayunan, kena ada 8 kolom. 8 kolom. Dahsyatnya. So, ini kita catatlah 180 di sini. 360 di sini. Dia masih 360, tetapi kita pecah lagi. Setiap kolom itu pecah separuh lagi. Separuh lagi. Separuh lagi. Separuh lagi. Separuh lagi. 2 ayunan, 8 lajur. Ada 8 lajur. Jadi boleh guna warna perlainan lah untuk memudahkan kita. So dia macam inilah. Ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan kata lain, 4 kolom pertama itu 1 ayunan untuk tangent. Juga 1, 3 atas. 1, 3. 2, 4 di bawah. Kolom 2, 4 di bawah. 2, 4 di bawah.
Ini satu ayunan. Nah, kita buat satu lagi ayunan untuk tangent Okey, sama juga 1 dengan 3 di atas ya. Memang sambung tengok. 1 dengan 3 atas. 2, 4 di bawah. 2, 4 cantiknya. 2 ayunan. Nampak? Kalian Cikgu, nampak? jangan laju sangat. Okey, saya stop dulu Saya stop dulu. Okey. Oh, laju. Okey. Alright. Okey? Ya. Boleh, Heli? Siapa ikut? Awak ada nota di tangan? User siapa? Dapat juga dapat. Okey, bagus. Okey, kita sambung yang K. Okey, kita ada beberapa minit lagi. Kita habiskan K. Okey, lepas ini ada Google untuk mata pelajaran lain. Lepas saya. Sign. Oh, okey. Kita cepat sikit. Inilah. Okey, ini tangent 2x. 2 maksudnya 2 ayunan sama seperti J tetapi dia punya amplitude 3. Saya sudah kata 3 itu tak kisah. Amplitude itu tak penting di sinilah. Okey jadi kita boleh buat 8. Mula-mula buat 4 dulu 1. Ini 1 besar kan. Pecah lagi separuh. Ini lepas dalam itu kita boleh pecah kepada 2 lagi dan 2 kepada 4. Sebab kita lukis 2 ayunan okey, ini 4. Untuk yang belakang pun sama 4. Separuh dulu. Lepas itu separuh lagi. So 4 kolom okey, 1 kolom besar itu 1 ayunan So 1 dan 3, 1, 3. 2, 4 di bawah 2, 4. So sini 180 darjah tadilah. Ini 360 darjah. Lepas itu ada lagi 1 dan 3. 2 dan 4. Luang dia saya kurang. Tengok C dan K lebih kurang sama. Tapi hanya amplitude saya letak 3 lah. Tadi ini letak 1 lah. Dia tak ada letak 1 lah. Maksudnya tepang itu 1 lah. 1 negatif 1. Ini 3 negatif 3. Sebenarnya dia tidak ada kesan di sinilah untuk amplitude dia. Amplitude tidak ada kesan. Sebab terlalu dia tidak amplitude. Okey, untuk yang akhir sekali ialah tambah 1. Maksudnya anjak 1. Okey, so sama seperti yang sebelum ini. Kalau anjakkan. Okey, anjakkan. Okey. So kita lukis seperti biasa dulu. Kita lukis seperti biasa dulu. Kita cuba buat satu kolom besar. Satu kolom besar. Satu kolom besar. Okey, pecah kepada separuh.
So kita boleh letaklah ini 100, ini 360. Okey. Lepas itu separuhkan lagi. Separuhkan lagi. Dan separuhkan lagi. Okey, so menjadi 4. Menjadi 4. Okey, jadi ini 90 kalau nak catat, ini 270. Walaupun ada macam kurang seragam sikit, tak apalah, ini lakaran kan, lakar. Jadi yang sepatutnya ialah kita lukis macam ini ya. 1, 3, 2, 4 kan. Ini mungkin amplitude 1 lah. Ini negatif 1. Okey, negatif 1. 1, negatif 1. Okey. Sekarang dia tambah 1. Tambah 1 maksudnya anjak 1 ke atas. Anjak 1 ke atas. Jadi kita pun anjaklah. Kita mula daripada maksudnya 1 itu sebagai pasti X. 1 itu sebagai pasti X. Okey. So ini 1. Okey, sekarang saya lukis Okey. So sama juga kolom 1 lah. Ini 1, 3 kan. 2, 4 turun bawah. 2, 4. Ini ya. 2, 4. Ini. Okey. So yang biru itu jawapan akhir kita. Biru itu jawapan akhir kita. Kita anjak 1 unit ke atas. Iaitu tambah 1. Tambah 1. Jadi setiap pelajar kena hantar 2 gambar bagi ini ya. Muka surat 97. Muka surat penuh 97. Dan muka surat 98 hanya perlu ambil JKL sahaja. Bahagian JKL, bukan IJKL. Bahagian atas ini, 4 soalan ini. Ini sahaja awak hantar 4 bahagian I ini. Saya kecilkan sikit. Tarik ke sini. Semua nampak. Yang ini sahaja atas awak hantarlah. Jangan hantar 1 muka surat penuh sebab bawah itu masih kosong lagi. Masih kosong. Jadi kerja rumah awak ialah inilah. 9, A, B, C, D, E, F. Anda boleh cuba, Anda digalakkan cuba buat contoh 9, iaitu buat lakaran. Graf sin cos tangent. Sin cos tangent. Sin cos tangent. Sin cos tangent. Jadi pagi ini setiap murid yang hadir bagi saya 2 gambar. Muka surat 97, muka surat penuh. Muka surat 98, bahagian atas sahaja. 2 bahagian, 2 gambar, 1 murid. Kalau boleh hantar terus sekarang. Kepada yang sudah selesai, sudah left group sudah. Boleh left group. Yang belum, saya bagi awak beberapa minit lagi untuk selesaikan. Okey, terima kasih ya. Terima kasih juga. Okey, sama-sama. Jaga diri juga. Apa dia? Jaga diri. Ya, ada. Hantar terus hantar terus sebab hantaran itu ada markah, ada penilaian dia. Aiman. Okey. Cikgu saya belum siap. Saya tadi Okey, saya tunggu. Yes. Priscilla, Helen, Salehan, 3 orang saja yang hantar. Priscilla kena hantar itu lagi ya. Belum lengkap lagi awak hantar. Okey, Aiman hantar. Okey, Aiman.
Oke, thank you, Priscilla.